Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kepada anda, salam satu Malaysia kepada para hadiri dan hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita hadir pada hari ini bagi menjalankan sesi Forum Perdana Pendidikan Islam WI001 secara atas talian berikutan wabak COVID-19 yang melanda negara kita. Semoga wabak ini dapat berakhir dengan segera agar institusi pendidikan negara kita dapat berjalan seperti sedia kala. Salam bersua penulis kata, kini bermula budaya tradisi, hebat pekerti, pintar bicara, perkenalan diri, ayo kita mulai. Bak kata berjangka, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita mulai forum kita, marilah kita berkenalan dengan beberapa barisan panel kita pada hari ini. Saya, Muhammad Fidaw Mirasito, moderator bagi forum ini dengan berbesar hati mengalu-alukan kehadiran dua lagi sahabat saya yang merupakan panel pada forum kali ini, iaitu Saudari Nur Alibah binti Mufaid Zailani dan Saudari Nur Hanis Atira binti Ismail. Wah, nampaknya mereka berdua terlihat begitu bersemangat dengan senyuman manis di bibir masing-masing. Saya berharap saudari semua berada dalam keadaan sihat sejahtera ya. Baiklah, tanpa membazir masa, marilah kita mulai agenda forum kita pada hari ini dengan sedikit kupasan mengenai ajaran sesat. Hadirin sekalian, Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 77 yang bermaksud, katakanlah wahai Alkitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh daripada jalan yang betul. Sesungguhnya di akhir zaman ini terdapat pelbagai bentuk ajaran sesat yang kononnya berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar, namun pada hakikatnya ia telah menyeleweng akibat sekelompok manusia yang merubah isi agama yang suci mengikut hawa nafsu mereka. Mereka tidak berhenti di separuh jalan dan terus-menerus menyampaikan dakwah sesat mereka kepada pengguna ajaran Islam yang lain. Isu berkaitan agama sesat ini telah menjadi permasalahan yang sentiasa wujud dan tiada kesudahannya. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, jika kamu melihat seseorang yang boleh terbang di udara dan berjalan di atas air, janganlah kamu tertipu dengannya sehingga kamu mengukur pribadi dan amalannya dengan pertimbangan neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini telah menggambarkan sebilangan manusia amat mudah terpengaruh dengan keajaiban dan perkara-perkara pelik dan ganjil yang mampu dilakukan oleh seseorang manusia lain, lantas mengangkatnya sebagai seorang guru. Padahal tanpa disedari, individu yang diamalkan itu mengamalkan ajaran sesat. Perlu kita sedari bahawa faktor kehebatan atau karamah seseorang itu tidak hanya berlaku kepada wali Allah, tapi juga boleh terjadi dengan menggunakan perantaraan sihir yang didampingi oleh jin dan syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, golongan sesat ini telah wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, ajaran yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzab yang mendakwa dirinya seorang Nabi dan mereka ayat bagi menyanyi ayat suci Al-Quran. Isu ini tidak pernah berakhir sehingga kali ini. Sebagai contoh, ajaran sesat yang dibawa oleh Arifin Muhammad yang juga dikenali sebagai Ayah Pin pernah terkenal suatu ketika dahulu di Malaysia dengan ajaran sesatnya Kerajaan Langit. Pegangan Ayah Pin ini adalah palsu, sesat menyeleweng dan boleh membawa ancaman kepada ketenteraman orang awam. Dengan hanya menggunakan janji palsu dan kata-kata manis, beliau berjaya menarik ribuan pengikut tempatan dan orang luar negara seperti Afrika, India dan British. Hal ini membuktikan bahawa suatu ajaran sesat dapat disampaikan dan akhirnya membawa kepada penyelewengan akidah. Dengan kehadiran teknologi media sosial pada masa ini, kita dapat melihat bagai bentuk ajaran agama yang baru yang terwujud yang kononnya memperjuangkan ajaran Islam, namun pada hakikatnya amatlah bertentangan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka meringkaskan solat 5 fardu 5 waktu kepada 3, puasa yang tidak mencukupi sebulan dan pelbagai bentuk penyelewengan lain yang dilakukan oleh mereka. Meskipun perbuatan ini tidak dianggap logik di akal fikiran, namun masih terdapat segelintir pihak yang terpedaya dengan ajaran seperti ini. Selemak inikah iman seseorang insan dalam Muslim pada hari ini? Mengapa kita begitu mudah mempercayai sesuatu yang tidak mempunyai asas dan latar belakang yang kukuh sehingga sanggup kita meninggalkan ajaran Islam yang diyakini sebagai agama yang benar di sisi Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di zaman yang dipenuhi dengan fitnah duhaimah, marilah kita semua memelihara diri
dan ahli keluarga agar berpegang kepada manhaj akidah yang sahih, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok. Mereka bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka ialah golongan yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya mempersilakan ahli panel yang pertama, iaitu saudari Hanis, bagi memberikan pencerahan mengenai ajaran sesat yang hampir dikenali oleh semua orang, iaitu ajaran Syiah. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan saudari Hanis. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada sesi forum yang bernilai ini. Seperti mana yang kita telah maklum, ajaran Syiah semakin berkembang pesat dalam kalangan masyarakat kita. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kepada para hadirin serba sedikit pengenalan terhadap ajaran sesat ini. Dari segi bahasa, Syiah bermaksud kaum dan pengikut. Manakala dari segi istilah, ia bermaksud mereka yang mengikuti Saidina Ali radhiyallahu anhu dan mendahulukan beliau dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Terdapat beberapa pandangan berbeza mengenai sejarah permulaan ajaran Syiah. Menurut pandangan daripada Ibn Khaldun dan beberapa para orientalis, bermulanya Syiah selepas wafatnya baginda Rasulullah SAW, iaitu ketika pemerintahan 3 khalifah Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan ajaran ini terpecah daripada Islam disebabkan oleh persoalan siasah, iaitu politik. Begitu juga dengan firqah Khawarij. Setelah peristiwa kematian Saidina Husain bin Ali di Karbala, pengaruh ini semakin meluas lalu dikenali sebagai fahaman dan mazhab akidah. Penyebaran Syiah ini berkembang pesat ke seluruh tanah Arab sebelum mula bertapak ke alam Melayu. Terdapat beberapa pendapat bahawa kerajaan Islam awal, iaitu Perlak dan Pasai, mempunyai pengaruh ajaran Syiah. Di Malaysia, pengaruh Syiah ini menjadi semakin kuat setelah kejayaan Revolusi Iran yang dipelopori oleh Ayatullah Al-Khumaini pada tahun 1979 dan terbentuknya kerajaan Islam Syiah Iran. Kedatangan orang-orang Pakistan dan India ke Malaysia juga menjadi sebab utama penyebaran Syiah di sini. Namun begitu, pelbagai usaha efektif yang dilakukan oleh kerajaan bagi membanteras penyebaran ajaran sesat dengan kerjasama rapat oleh rakyat Malaysia. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya ajaran Syiah ini amat menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Pelbagai dakwah yang dilakukan oleh para penganut Syiah bagi melebarkan pengaruh mereka di tanah air tercinta kita. Oleh itu, kita perlu mengenali serba sedikit mengenai ajaran ini supaya kita tidak mudah terpengaruh dan dijauhkan daripada dakwah sesat ini. Antara ciri utama penganut ajaran Syiah ini ialah mereka selalu memuji Ahlul Bait, iaitu ahli keluarga Nabi, secara berlebihan. Sebagai contoh, dalam sebarang mukadimah ataupun buka bicara, mereka akan membesar-besarkan kebaikan dan kemuliaan kaum Nabi Muhammad SAW seperti Saidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Saidina Hasan dan lain-lain. Kita sebagai pengikut pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah juga mencintai kaum kerabat baginda, namun kita meletakkan nilai cinta itu secara berpada-pada, iaitu mengikut hierarki dan kedudukannya berdasarkan tafsir-tafsir Al-Quran. Inilah yang kita sebut sebagai ciri-ciri wasatiyah, iaitu kesederhanaan yang mana tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengurangkan statusnya. Antara ciri ajaran Syiah seterusnya ialah pengikut ajaran ini akan mengagung-agungkan imam mereka seperti Ayatullah Ruhollah Khomeini
dan mempertahankan prinsip perjuangan yang dibawa olehnya. Penganut ajaran Syiah 12 Imam atau Imamiyah, iaitu salah satu cabang Islam Syiah terbesar, mempercayai 12 imam besar mereka, bahawa imam-imam ini bersifat maksum. Antara 12 imam mereka ialah Saidina Ali bin Abi Talib, Saidina Hasan dan Saidina Husain. Imam terakhir yang mereka percayai akan muncul ialah Imam Mahdi, yang dikatakan akan muncul di akhir zaman bagi melawan kebangkitan Dajjal Al-Masih sebelum hari kiamat. Menurut pandangan mazhab Syiah, umat Islam yang mati tanpa mengetahui siapa imam mereka dianggap seperti mati di zaman jahiliyah. Hal ini sama sekali bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Surah Al-Imran ayat 102. Islam itu bermaksud berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya kepada para imam. Dari segi solat, mereka juga amat berbeza daripada penganut Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagai contoh, mereka jarang melakukan solat jemaah kerana mereka tidak mengakui solat 5 waktu, tetapi mereka meyakini 3 waktu solat kerana mereka menjamakkan solat Zuhur, Asar dan solat Maghrib, Isyak tanpa perlu bermusafir. Mereka turut tidak melakukan solat Jumaat. Hal ini kerana penganut Syiah tidak meyakini kesahihan solat Jumaat kecuali bersama imam yang maksum atau walinya. Mereka hanya melakukan solat Jumaat sekiranya diketuai imam yang maksum atau walinya. Semasa qiyam, mereka meletakkan tangan mereka ke bawah, yang berbeza dengan kita yang meletakkan tangan di atas dada. Pengalaman saya ketika singgah solat di sebuah masjid di negara Johor sewaktu berumur 12 tahun, di mana saya melihat seorang wanita meletakkan batu di hadapannya ketika sujud dan melaksanakan solat dengan cara yang aneh. Saya beranggapan bahawa wanita tersebut berkemungkinan kurang waras disebabkan ilmu yang kurang di dada. Saya bertanyakan kepada ibu saya. Di kemudian hari, saya masih kurang mengerti mengenai hal tersebut. Tetapi sebaik sahaja saya mula mempelajari tanda-tanda ajaran sesat di sekolah menengah, saya mula memahami akan amalan tersebut. Majoriti pengikut Syiah selalu membawa batu yang dikenali sebagai Turbah Al-Husainiyah yang diletakkan di hadapan mereka ketika sujud. Setelah habis salat, mereka akan mengakhirinya dengan memukul kedua-dua belah peha dan tidak memberikan salam. Penganut Syiah juga jarang memegang dan membaca Al-Quran kerana ia merupakan bentuk taqiyah, iaitu bahawa Al-Quran yang sebenar-benarnya ialah Al-Quran yang berada di tangan Al-Mahdi yang ditunggukan kedatangannya. Kehidupan sosial mereka juga bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh ajaran Islam yang sebenar. Mereka menghalalkan nikah mut'ah, iaitu perkahwinan mengikut masa yang telah ditetapkan, dan apa telah tamat tempoh, maka ikatan perkahwinan mereka akan terlerai. Perbuatan ini sama sahaja dengan perlakuan penduduk di zaman jahiliyah yang dipenuhi kemaksiatan. Bukan itu sahaja, terdapat dari mereka yang mempengaruhi kaum wanita muda untuk menerima Syiah supaya mereka dapat melakukan nikah mut'ah terhadap wanita-wanita tersebut. Semasa hari Ashura, mereka tidak menyambutnya dengan amalan puasa sunat Ashura. Sebaliknya, mereka menyambutnya dengan perkabungan dan melukakan diri sendiri bagi memperingati hari pertempuran Karbala, di mana syahidnya cucu Rasulullah SAW di medan pertempuran dan kepalanya diarak ke seluruh kota Damaskus. Sedikit sebanyak perbuatan mereka ini terlihat menyerupai perlakuan masyarakat jahiliyah. Adakah patut ajaran seperti ini mampu melambangkan imej Islam yang sebenar? Konklusinya, sudah jelas bahawa fahaman Syiah ini telah terpesong jauh
daripada apa yang telah tercatat di kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mereka hanya taksub kepada Saidina Ali dan para imam mereka sehingga sanggup mendustakan ajaran-ajaran Islam yang sebenar. Sesungguhnya kita telah berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan kesesatan. Oleh itu, tetaplah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua terhindar daripada segala fitnah ini. Baiklah, terima kasih Saudari Anis atas pencerahan yang jelas mengenai latar belakang dan ciri-ciri ajaran Syiah. Dapat kita konklusikan bahawa kita jangan mudah percaya dengan ajaran Syiah ini kerana ia merupakan salah satu kesalahan yang besar sebagai umat Islam. Demikianlah penerangan yang diberikan oleh Saudari Anis. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Hadirin sekalian, dengan ini saya memperlu-alukan ahli panel kita yang seterusnya, iaitu Saudari Adibah, untuk memberikan penerangan mengenai ajaran Qadiani dengan lebih lanjut. Dipersilakan Saudari. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Antara ajaran sesat yang saya ingin perkenalkan dalam sesi forum kali ini adalah ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani ini telah tersebar hampir ke seluruh dunia sejak awal abad ke-20 hingga sekarang oleh pembalik-pembalik atau pengikut-pengikut ajaran ini atas nama agama Islam, walaupun ianya tidak pernah diiktiraf oleh agama Islam sendiri. Ajaran Qadiani ialah suatu ajaran yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1849. Asal-usul nama Qadiani ini diambil sepenuhnya nama tempat lahirnya, iaitu Qadian, yang terletak di daerah Gurdaspur, India. Beliau telah mengembuskan nafas terakhirnya pada 20 Mei 1908 dan beliau dikuburkan di Qadian yang sekarang ini terletak di dalam negara Pakistan. Ajaran Qadiani ini turut dikenali sebagai Ahmadiyah atau Ahmadi atau Ahmadiyat yang pada asasnya berpegang kepada kepercayaan bahawa ajaran Mirza adalah ajaran yang benar dan tidak menyeleweng dari ajaran yang sepatutnya. Ajaran Qadiani ini telah disebarkan di Malaysia pada tahun 1949 Masihi oleh Maulana Muhammad Shadiq bin Barakatullah. Adakah ajaran Qadiani masih wujud di Malaysia? Ajaran Qadiani dikesan terus aktif di sekitar kampung Nahoda Gombak sehingga menimbulkan keresahan penduduk setempat. Bukan itu sahaja, ajaran ini semakin berkembang dengan wujudnya sebuah pusat pengajian tahfiz bersebelahan markas yang menjadi pusat operasi Qadiani selama ini. Bagaimana munculnya ajaran Qadiani ini? Faktor dalam diri Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang yang kuat dan tekun belajar. Dia berminat dalam bidang tafsir Al-Quran dan Al-Hadith. Beliau juga adalah seorang yang bercita-cita tinggi dan amat sensitif dengan kedudukan agama Islam pada masa itu yang sentiasa diancam oleh pengaruh luar, khasnya kebudayaan Inggeris dan agama Kristian. Pada masa inilah Mirza telah bangun mempertahankan Islam dan menyerang Kristian. Beliau telah menulis risalah-risalah dan mengarang buku untuk mempertahankan Islam. Antaranya ialah Bahari Ahmadiyah. Mirza telah dipuji atas hasilnya itu. Dan ini akhirnya menjadikannya merasa sangat bijak, pandai dan berjasa kepada Islam. Akhirnya pula beliau merasa cukup sesuai untuk membuat dakwaan luar biasa ke atas dirinya seperti reformasi, mujaddid, Al-Mahdi dan lain-lain lagi. Di sinilah bermulanya penyelewangan-penyelewangan lain yang melahirkan sejarah ajaran Qadiani ini. Setelah mengkaji ajaran ini, ada setengah pengkaji berpendapat bahawa Nuruddin ialah orang yang sebenarnya menghasut Mirza melakukan penyelewangan di dalam ajaran ini. Siapakah Nuruddin ini? Nuruddin Bahrawi dilahirkan di Kampung Baira, Punjabi, Pakistan Barat pada tahun 1841. Beliau mempelajari bahasa Parsi, tulisan dan bahasa Arab permulaan. Beliau sebenarnya ialah seorang ahli perubatan tradisi India yang memegang gelaran hakim. Nuruddin Bahrawi orang yang kedua di dalam ajaran Qadiani ini selepas Mirza Ghulam Ahmad. Perhubungan Nuruddin dan Mirza bermula pada tahun 1885 di Qadian. Terdapat banyak persamaan idea antara Nuruddin dan Mirza. Sehingga kan apabila Mirza menulis bukunya Barahin Ahmadiyah, Nuruddin menulis bukunya juga iaitu Tasdik Barahin Ahmadiyah untuk menyokong Mirza. Pada awal tahun 1891, Nuruddin mempengaruhi Mirza dan telah menghantar surat kepada Mirza memintanya supaya mengisytiharkan dirinya sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Dalam surat jawapannya kepada Nuruddin, Mirza menulis bahawa dia tidak bercadang untuk membuat dakwaan demikian. Beliau hanya ingin menjadi seorang hamba Allah yang taat. Tetapi kemudian dalam tahun yang sama Mirza menerima gagasan Nuruddin ini.
Menurut pandangan para wahidah Muhammad Yusuf dalam bab ketiga buku yang bertajuk Penyelewengan Ajaran Qadiani ini, antara ciri-ciri ajaran Qadiani yang dilihat sebagai ajaran sesat ialah pengakuan Mirza bahawa beliau merupakan Nabi dan Rasul. Ini merupakan dakwaan Mirza Ghulam Ahmad yang paling berbahaya. Pengakuan ini dilakukan pada 1901 dan mengatakan bahawa nama Ahmad sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebenarnya merujuk kepada dirinya, bukannya Nabi Muhammad SAW. Dakwaan ini didahului dengan dakwaan menerima wahyu daripada Allah di mana bukan melalui malaikat Jibril tetapi melalui ilham terus daripada Allah. Pada tahun 1901, beliau telah membuat pernyataan yang mutlak tentang dirinya sebagai Nabi yang sebenar. Beliau berkata, "Demi Allah yang nyawa saya di tangannya, dialah yang telah mengutuskan dan menamakan saya Nabi dan menunjukkan bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran dakwaan saya yang jumlahnya sampai 300,000 bukti." Kemudian, beliau menyamakan dirinya dengan nabi-nabi lain. Dakwaan ini terus menjadi pegangan kalangan berikut Ahmadiyah, pegangan kalangan pengikut Ahmadiyah, dan ia menjadi bahan pertikaian dengan masyarakat Islam yang lain. Ia juga merupakan dakwaan yang paling jelas membezakan antara ajaran Ahmadiyah dengan Islam. Dan bahan itu, ciri yang kedua ialah bertekad bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan penjemahan Krishna. Pada 1 November 1904, beliau mendakwa dirinya sebagai penjemahan Krishna untuk orang-orang Hindu di samping sebagai Isa Al-Masih untuk orang-orang Islam dan Kristian. Mirza Ghulam Ahmad juga mengaku sebagai Imam Mahdi dan pengakuan ini dilafazkan oleh beliau pada 1891. Dakwaan sebagai Imam Mahdi ini disebabkan golongan-golongan Syiah telah terlebih dahulu mendakwa kedatangan Imam Mahdi dari kalangan tokoh-tokoh mereka. Umpamanya, Syiah Sabaiyah menganggap Ali bin Abi Talib sebab adalah Imam Mahdi mereka yang akan datang lagi ke dunia pada akhir zaman, dan golongan-golongan lain lagi yang mendakwa mempunyai Imam Mahdi masing-masing. Dengan demikian, tidak heranlah jika Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwa dirinya berasal kepada Islam mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Di samping itu, ciri ajaran Qadiani yang ketiga ialah mengubah ayat-ayat Al-Quran atau disebut tahrif Al-Quran. Ini merupakan antara penyelewengan dan kesalahan besar yang dilakukan oleh ajaran Qadiani. Tahrif berarti mengubah atau memindah bentuk dan kedudukan ayat-ayat Al-Quran. Sebarang pengurangan yang sengaja, penghapusan dan penambahan terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah merupakan tahrif. Usaha yang sengaja dilakukan untuk mentafsir ayat-ayat Al-Quran di luar dari erti yang sebenar dan jelas adalah juga dipanggil tahrif. Antara contoh-contoh tahrif yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah seperti ayat 23 surah Al-Baqarah, ayat 52 surah Al-Hajj dan ayat 1 surah Al-Qadr. Terdapat banyak lagi ayat-ayat yang diubah atau ditahrifkan oleh Mirza Ghulam Ahmad di dalam Al-Quran. Segala-galanya adalah untuk menguatkan segala dakwaannya. Sebagai orang Islam, kita tahu bahawa perbuatan tahrif iaitu mengubah atau mengubah bentuk dan kedudukan ayat Al-Quran dengan sengaja adalah dianggap kafir. Setiap orang Islam yang mempunyai bahawa Al-Quran itu wahyu daripada Allah tidak akan berani dan sanggup melakukan tahrif demikian. Secara konklusinya, sudah terang lagi bersuara bahawa ajaran Qadiani ini ialah ajaran sesat dan keluar dari Islam. Sebagai umat Islam, kita tahu bahawa mempercayai ajaran-ajaran sesat ini merupakan salah satu perbuatan kufur dan syirik yang berdosa lebih besar. Oleh itu, umat Islam perlu menjauhkan diri daripada sebarang aktiviti yang mempunyai ciri-ciri yang telah disebut di atas dan menjauhkan diri daripada segala bentuk ajaran dan pahaman yang meragukan. Justru itu, dapat kepada saudari Ariba mengenai ajaran Qadiani. Dari kecil menanam biji, saat besar menjadi pohonan. Sejak kecil rajin mengaji, maka teguhlah dalam beriman. Dengan ini, dapat kita konklusikan bahawa ajaran Qadiani sudah terpesong jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Kita sebagai umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar dan menguatkan iman kita agar tidak mudah mempercayai ajaran sesat ini. Baiklah, hadirin yang dirahmati sekalian, marilah kita mempersilakan ahli panel kita yang terakhir, iaitu saudari Anis dan saudari Ariba, bagi menerangkan faktor penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani serta cara-cara mengatasi ajaran-ajaran ini. Mempersilakan para saudari untuk tampil memberikan pencerahan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Ajaran Qadiani dan fahaman Syiah boleh dikategorikan sebagai ajaran sesat yang semakin popular di negara kita. Faktor-faktor penyebaran agama ini perlulah dikenal pasti oleh semua umat Islam agar kita tidak terjebak dalam isu yang kian membimbangkan kita pada hari ini. Khasnya kepada para remaja dan kanak-kanak yang kurang didedahkan mengenai ajaran tersebut.
setelah dikenal pasti jenis-jenis ajaran sesat dan juga beberapa faktor yang mendorong kepada perkembangannya, wajarlah kita membincangkan kaedah yang boleh diambil bagi mengatasi isu tersebut daripada berleluasa. Justru, izinkan saya mengupas faktor-faktor perkembangan ajaran Syiah dan Qadiani terlebih dahulu. Kepercayaan kepada perkara ghaib iaitu adalah salah satu faktor tersebarnya ajaran Syiah dan Qadiani. Hal ini demikian kerana perkara ghaib itu adalah suatu perihal yang sememangnya diasaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, kerana akidah, syarak dan akhlak Islam itu sendiri adalah perkara ghaib yang hanya dapat diketahui oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Justru, penganut-penganut ajaran sedemikian amat mudah terpengaruh dan memberi kepercayaan mereka kepada suatu perkara ghaib yang dikemukakan oleh guru-guru ajaran sesat apabila perkara-perkara ghaib itu disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang telah diputarbelikkan sehingga pengikut-pengikut ajaran sesat itu tidak lagi melihat kesesatan yang telah disampaikan. Faktor ini berkemungkinan kelihatan remeh dan tidak memberikan impak yang besar kepada umat Islam pada hari ini. Namun begitulah hakikatnya, di mana pengaruh ajaran sesat kini semakin mudah disebarkan sama ada secara halus maupun sebaliknya. Golongan individu yang kurang mendapat perhatian pendedahan mengenai isu sebegini lebih mudah dipengaruhi dan diperdaya oleh penganut-penganut ajaran tersebut, terutamanya apabila mereka memerlukan bantuan di semasa berada di fasa-fasa kehidupan yang mendesak mereka untuk mempercayai segala ajaran tersebut. Perkara ini perlu dititik beratkan oleh semua pihak agar tidak dipandang remeh supaya akidah kita dapat dipelihara dengan lebih baik. Dari perspektif yang lain, faktor sosial juga menjadi salah satu penyumbang utama dalam penyebaran ajaran Qadiani dan pahaman Syiah pada hari ini. Pada kebiasaannya, konflik persaingan yang hebat berlaku antara guru-guru agama di dalam mencari murid dan meluaskan pengaruh masing-masing di dalam suatu masyarakat. Sudah menjadi lumrah alam di mana di antara guru-guru yang bersaing itu mengatasi yang lain itu pula tidak berputus asa. Jalan lain perlu diusahakan. Justru itu, mereka terpaksa mencipta ajaran-ajaran yang lebih menarik dan lain daripada yang lain. Dengan itu, ramailah pengikut-pengikut yang terpengaruh dengan ajaran baru ini meskipun ia tersimpan jauh dari ajaran yang sebenar. Martabat guru ajaran sesat ini juga bahkan lebih mulia, tinggi dan mengatasi segala guru yang ada, malah mengatasi Rasulullah SAW dengan gelaran mursyid iaitu pembimbing dan sebagainya. Kegilaan kuasa adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesucian Islam dinodai dan diperalatkan demi kepentingan peribadi. Pengikut-pengikut ajaran sebegini juga percaya bahawa mereka mempunyai status-status yang tersendiri. Wujudnya superiority complex mengakibatkan mereka terus berkekalan dalam kesesatan dan sanggup berjihad demi mempertahankan kesesatan mereka. Dari mata kaca yang lain, faktor psikologi juga merupakan punca utama ajaran Qadiani ini dan fahaman Syiah semakin berluasa dari hari ke hari. Guru-guru ajaran sesat biasanya terdiri daripada individu-individu yang mempunyai pengetahuan yang luas, pintar berkata-kata dan berkarisma dalam melakukan tugas, serta mempunyai kebolehan luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat. Keanehan cara mereka berfikir seringkali bertambah dari masa ke semasa, sehingga lahirnya sesuatu yang luar biasa dari pemikirannya. Tetapi mereka masih lagi berkemampuan untuk bersosial seperti manusia biasa, meskipun minda mereka mulai tidak berfungsi secara normal. Ia bertitik tolak daripada keupayaan mereka mengeluarkan sesuatu pendapat mengenai alam ghaib yang telah diakui oleh akal manusia yang waras, bahawa setiap sesuatu yang berada dalam alam ghaib adalah berada di luar batasan akal manusia. Konflik jiwa seringkali berlaku di kalangan masyarakat apabila nilai-nilai Islam yang tulen dinodai oleh nilai-nilai baru mendatang. Revolusi jiwa yang mendadak mencetuskan satu keinginan untuk mencari hakikat, kebenaran di dalam ajaran yang baharu difikirkan dapat mengubati konflik jiwa yang dialami. Walau bagaimanapun,
Berbagai cara yang boleh kita lakukan bagi mengatasi ajaran Syiah dan Qadiani ini. Langkah yang dominan iaitu meningkatkan kepahaman terhadap ajaran Islam hendaklah digiatkan di kalangan umat Islam pada masa kini. Tidak kira sama ada ajaran sesat berbentuk amalan maupun pemikiran kepahaman seseorang Muslim terhadap agamanya perlu diperteguh. Soal akidah khususnya menjadi keutamaan di samping ilmu lain yang juga perlu diperkemaskan. Di sinilah masjid dan surau khususnya lebih hampir kepada masyarakat memainkan peranannya dengan aktif. Kuliah-kuliah pengajian yang menarik di samping tenaga pengajar yang berupaya menarik minat mengaji di kalangan masyarakat perlu diperhebatkan. Seperti yang kita sedia maklum, masjid dan surau bukanlah hanya sekadar lokasi untuk menunaikan solat secara berjemaah, membaca yasin dan tahlil maupun program keilmuan semata-mata, tetapi masjid dan surau merupakan pusat perkembangan ilmu dan menangkis pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat. Dengan imarahnya, masjid serta surau dengan kelas pengajian, sudah semestinya ajaran-ajaran sesat yang tidak bermoral tidak mendapat tempat di hati masyarakat yang dahaga ilmu untuk mendalami dan menghayati ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Kupasan diteruskan lagi dengan inisiatif yang seterusnya iaitu membaiki sistem penguatkuasaan. Satu isu yang menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini ialah sebagai komen dan aduan yang dibuat terhadap sistem penguatkuasaan pihak berkuasa agama dalam memeteras ajaran sesat. Tetapi respon dan tindakan yang diambil masih lagi di tahap minima dan kurang memuaskan semua pihak. Antaranya ialah menyatakan hukuman yang terlalu ringan berbanding zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang terdahulu, di mana pemimpin di zaman tersebut menjatuhkan hukuman bunuh terhadap individu yang mengikuti ajaran sesat, maupun mereka yang berani mengaku diri mereka sebagai salah satu daripada Nabi Allah SWT yang diturunkan di muka bumi ini. Hukuman dan denda seperti dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 maupun penalti 365 yang digelar dari Akta 559 boleh dikatakan gagal membendung secara tuntas gejala ajaran sesat ini. Sistem pemulihan pihak-pihak yang pernah terlibat dengan mana-mana ajaran sesat ini juga perlu dikaji dan diperbaiki mengikut peredaran masa kerana dinamika ajaran sesat ini juga sentiasa berubah mengikut zaman di mana penyelidikan harus diberikan kepada ajaran ini. Jelaslah bahawa kepercayaan kepada perkara gaib, faktor sosial dan faktor psikologi merupakan penyumbang utama kepada ajaran-ajaran sesat seperti ajaran Qadiani dan pahaman Syiah yang wujud sehingga ke hari ini. Namun, fakta yang terang lagi bersuluh bahawa inisiatif seperti meningkatkan kepahaman mengenai ajaran Islam serta membaiki sistem penguatkuasaan mampu menghalang dan mengatasi ajaran ini daripada berleluasa. Hadirin yang dihormati, jelaslah bahawa inisiatif seperti meningkatkan kefahaman mengenai ajaran Islam serta memperbaiki sistem penguatkuasaan mampu meminimalkan penyebaran ajaran ini di samping memperkuatkan akidah kita agar tidak mudah dijerumuskan dalam ajaran yang menyesatkan serta membawa kerugian kepada diri sendiri pada masa akan datang. Seperti yang telah dihujahkan oleh panel ketiga sebentar tadi, jelaslah bahawa tanpa pengetahuan dan dorongan yang kuat, seseorang individu bakal menghadapi kesukaran sekiranya berhadapan dengan anasi-anasi jahat yang berniat untuk memisongkan akidah umat Islam tersebut. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit sahaja lagi, saya akan membuka pentas pembincangan forum bagi sesi soal jawab. Sekiranya saudara dan saudari yang berada di sini ingin mengajukan sebarang keraguan kalian, kami amat mengala-alakan. Baiklah, soalan pertama yang diberikan kepada panel pertama iaitu saudari Hanis. Apakah dakwah dan usaha yang dilakukan bagi penganut Syiah dalam meluaskan penganutnya khususnya dalam kalangan remaja di Malaysia? Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudari Hanis untuk menjawab soalan ini. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Hadirin hadirat sekalian, remaja pada masa kini sangat mudah untuk dimanipulasi akal dan fikiran mereka. Terdapat segelintir daripada mereka yang masih tidak dapat membezakan antara yang hak dan yang batil kerana kurangnya ilmu pengetahuan dalam diri. Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti pihak penyebaran ajaran sesat mengambil kesempatan ini untuk menyesatkan remaja Islam di negara kita dengan menggunakan platform yang sangat rapat dengan mereka iaitu media sosial. Platform online seperti TikTok dan Instagram digunakan oleh pihak Syiah bagi mengelirukan pemuda Islam kita. Sebagai contoh,
Mereka memviralkan suara alunan azan yang merdu namun tidak menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam azan tersebut, sebaliknya menggantikan nama baginda dengan nama Saidina Ali. Bukan itu sahaja, terdapat penulis blog online yang menulis artikel di media sosial yang menerangkan ilmu Islam yang dilihat seakan-akan ilmu sebenar, namun pada hakikatnya ia ada samaran bagi menyampaikan ajaran-ajaran yang sesat. Tambahan pula, kita dapat melihat pelbagai rakan sebaya kita yang mengikuti trend tarian atau nyanyian yang viral di media sosial. Tanpa kita sedari, trend yang kita ikuti itu boleh membawa kepada kesesatan dan merosakkan akidah. Di sini dapat dilihat pelbagai pihak yang cuba mengambil kesempatan dalam kesempitan bagi menyebarkan pengaruh ajaran sesat mereka. Meskipun pada awalnya budaya mengikuti trend ini dilihat sebagai menyeronokkan, namun jika dibiarkan terlalu lama, ia akan membawa kemudaratan kepada pemikiran anak muda kita. Di kesempatan ini, saya ingin menyeru para hadirin bagi berusaha sebaik mungkin bagi mencegah daripada perkara buruk ini daripada berlaku. Sekiranya kita mengambil sebarang ilmu di media sosial, alangkah baiknya jika kita mengamalkan konsep tabayun dalam diri, iaitu bertanya dengan orang yang pakar dalam hal agama seperti ustaz, ustazah dan para mufti. Di samping itu, sentiasalah kita memperbaiki amalan dan ilmu agama kita agar tidak mudah dipesongkan oleh golongan-golongan penyesat yang semakin menular di Malaysia. Tetapkanlah minda kita untuk sentiasa berguru dengan mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah untuk memelihara akidah kita. Baiklah, soalan kedua ini ditujukan kepada panel kedua kita, iaitu Saudari Alibah. Mengapakah ajaran sesat itu mudah tersebar kepada orang ramai dan apakah keburukannya? Jadi saya menyepul Saudari Alibah untuk menjawab soalan ini. Terima kasih kepada saudara moderator. Izinkan saya menjawab soalan ini. Zaman sekarang ini adalah suatu zaman yang memanifestasikan kejahilan manusia, kekurangan ilmu tentang Islam dan kebanyakan teknologi yang hebat sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak sepatutnya, iaitu seperti ajaran sesat ini. Budaya ini semakin menjadi-jadi, akibatnya tanggungjawab memahami agama Islam dilupakan. Ilmu asas, fardu ain seperti akidah, syariah dan akhlak dipinggirkan, manakala ilmu keduniaan materialistik diutamakan. Kemudiannya muncullah masyarakat yang jahil tentang agama tetapi sesedih dengan isu-isu agama. Jahilan terhadap sumber utama ajaran Islam juga telah mendorong seseorang itu mempelajari Islam dari sumber tidak wajar, sehingga ia membuat kesimpulan dan membina kepahaman yang salah tentang Islam. Hasil dari kesilapan itu diajar pula kepada orang lain. Aturan ini telah menyebabkan pelanggaran akidah menjadi longgar dan rapuh, akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam ajaran sesat atau ajaran yang salah. Seseorang yang terlibat dengan ajaran sesat ini menjadikan hidupnya tidak seimbang antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Kerana perlibatannya itu menjadikan dirinya berada di persimpangan, dilema dan mencari pegangan dan amalan hidupnya sebenarnya. Seseorang itu juga tidak mendapat menikmati kenikmatan hidup beragama dan penuh ketenangan. Ini menyebabkan hidupnya terasa kosong tanpa sebarang pengertian dan kesudahan. Kesan kedua, mengikut ajaran sesat akan menyebabkan minda seseorang itu terkongkong, malah tercetus perbuatan dan kelakuan yang tidak rasional kerana ketaksuban mereka. Kesan ketiga pula, menyebabkan seseorang itu lupa akan tanggungjawabnya dalam menguruskan hal arwah diri dan keluarganya. Ini menjadikan pengurusan diri dan keluarganya terabai. Yang keempat, mengamalkan ajaran sesat juga menyebabkan masa banyak terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memuja-muja dan melakukan amalan syirik dan khurafat. Kesimpulannya, pemerintah perlu bertindak dan mendakwa mereka yang terlibat dengan ajaran sesat ini mengikut bidang kesalahan yang telah dilakukan, sama ada dikenakan hukuman hudud, kisas atau ta'zir. Terima kasih. Baiklah, ini adalah soalan terakhir kita yang ditujukan kepada Saudari Anis. Apakah persediaan utama yang perlu dititik beratkan bagi menangani ajaran menyeleweng pada hari ini? Saya mempersilakan Saudari Anis untuk menjawab soalan ini. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Hadirin hadirat yang dirahmati, yang pertama hendaklah kita sedia maklum bahawa iman merupakan asas kualiti insan.
Ia adalah asas atau permulaan bagi setiap perilaku dan tindakan manusia yang akan menghasilkan kesempurnaan seseorang yang benar-benar bersyahadah dengan keimanannya. Oleh kerana itulah, Al-Quran tidak memisahkan antara iman dan amal seseorang itu. Firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda mereka dan jiwa mereka kepada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Melalui konsep iman, tunggak kekuatan seseorang Muslim akan menjadi teguh, berupaya melaksanakan titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan dengan cekal hati, mampu menghindari belenggu kejahilan dan penyelewengan. Melalui iman juga, manusia akan terselamat daripada sebarang ancaman, sama ada yang datang dari luar maupun runtuhan hawa nafsu yang muncul dari dalam diri mereka. Mereka tidak akan tunduk kepada ancaman-ancaman tersebut kerana telah dibentengi oleh iman yang teguh. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya akan memberikan kepuasan dan kebersihan hati dan fikiran. Ia akan melahirkan sifat takwa dan dapat memandu seseorang itu menjalani kehidupan dengan mengikut jalan yang lurus, dapat mengawal daripada segala macam kelemahan, kemungkaran dan penyelewengan, serta dapat mengeluarkan dirinya daripada segala perkara yang menyusahkan. Dengan iman, seseorang itu juga akan dapat mengenal dan membezakan antara yang benar dengan yang salah dan tidak mudah terpengaruh serta terikut dakwah penyelewengan yang disampaikan kepada mereka. Seterusnya, hendaklah kita ketahui bahawa syariah merupakan asas kepada setiap ajaran. Ukuran yang tepat untuk memastikan sesuatu ajaran, pemikiran, istiadat dan tindakan adalah salah atau benar, sesat atau batil, bersesuaian atau bercanggah dengan Islam ialah sejauh mana ianya bersesuaian dan serasi dengan Islam, sejauh mana ianya bertepatan dengan kehendak syariah dan mutabaqah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada kebiasaannya, ajaran salah atau sesat ini dihubungkan dengan perjalanan tasawuf atau tarikat demi menarik minat masyarakat Islam. Jika diperhatikan dengan teliti berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap beberapa ajaran salah dan sesat, ternyata ianya dipengaruhi oleh ajaran batiniah yang cuba meruntuhkan Islam dan akidahnya, menggugurkan taklif dan syarak, menafikan Muhammad Rasulullah SAW dan syariat dengan mendakwa kesempurnaan dirinya kerana adanya hakikat Muhammad dan yang batin dalam dirinya. Ada yang menafikan ketuhanan Allah dengan idea bertuhankan diri sendiri dengan mengaku dirinya Tuhan, bertujuan untuk membebaskan diri dari larangan syarak dan ikutan syarak supaya dapat mengamalkan kepuasan hawa nafsu, terutamanya berhubungan dengan seks dan wang. Demikianlah intipati ajaran batiniah yang banyak mempengaruhi ajaran sesat di negara ini. Di dalam hubungan ini, ulama sufiah telah menegaskan bahawa jika kamu melihat seseorang berjalan di atas air sedangkan dia melakukan larangan dan tegahan syarak, ketahuilah bahawa dia adalah syaitan. Ribuan ucapan terima kasih saya hulurkan atas persoalan yang telah diajukan oleh hadirin yang penuh bersemangat kepada para panel dan juga para panel yang sudi memberikan kupasan yang relevan terhadap persoalan-persoalan yang bermain di minda hadirin sekalian. Hadirin yang dikasihi serta dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk kita menutup tirai perbincangan kita pada hari yang mulia ini. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun bagi mengakhiri perbincangan forum kita pada hari ini. Tanam sirih di tepi para, sirih dijinjing di tepi perigi. Salah dan silap tutur bicara, harap diampun seikhlas hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.